Bila dia bertaubat yang betul-betul tadi, yang pertama sekali, dosanya Tuhan ampun ke semuanya, melainkan syirik sahaja. Bermakna kalau dia hidup 70 tahun, 69 tahun maksiat saja tapi tak syirik, tiba-tiba tahun ke-70 dia berubah, dia bertaubat betul-betul, Tuhan terima dia mati, segala perbuatan maksiat tu insya-Allah Tuhan ampunkan. Bayangkan, jadi rekod 69 tu jadi bersih, campur yang tahun ke-70 tu dia jadi baik, bersih, 70 tahun sekali bersih. Kita selalu sebut taubat, tapi saya tengok kita ni taubat lebih berbentuk ritual. We read Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka bertaubatlah kita dengan baca ayat itu 70 kali satu hari. Nabi tak pernah kurang daripada 70 kali. Waktu imam-imam juru nikah pun, mari kita taubat, kita baca doa taubat, itu antaranya. Jadi orang juru anak tuna yang angkat nikah tadi pun dia bertaubatlah dengan bacaan itu. Tapi lepas itu kalau dia tak semayang, dia tak semayang juga. Kalau dia perempuan itu kalau tak pakai tudung juga. Jadi waktu dia taubat upacara nak akad nikah tu, taubat ritual, taubat apa? Taubat tu saya tak tahu nak sebut taubat apa. Jadi itu yang saya nak kupas malam ni. Adakah kita ni sekadar kita mengamalkan ritual-ritual taubat, tapi sebenar-benarnya kita bertaubat atau tidak? Macam orang yang mengaku beriman, semua orang mengaku beriman. Kalau kita kata dia tak beriman, mungkin kena tumbuk. Tapi dia tidak membuktikan sikit pun yang dia itu beriman. Tuhan sebut, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ramai di kalangan manusia mengaku dia beriman dengan Allah. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tak beriman pun. Dalam ayat yang lain, wa ma yu'minu aksaruhum, kebanyakan mereka tak beriman, illa wa hum musyrikun, tetapi kebanyakan mereka mensyirikkan Allah. Mengaku beriman, tak beramal. Mengaku bertaubat, tak betul-betul bertaubat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, maka kekallah upacara taubat yang dibuat oleh juru nikah itu, ataupun kekallah beriman seperti dakwaan-dakwaan yang mengaku beriman dan sebagainya. Jadi kita nak tengok taubat itu macam mana dia punya konsepnya, sejauh mana kehendaknya supaya betul-betul kita dapat faedah. Daripada ayat ini, tuan-tuan sebut ayat di bahagian belakang itu, daripada ayat 69, 70 sampai 71. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Apabila mereka bertaubat dan taubat mereka diterima, Tuhan gantikan tempat maksiat yang mereka pernah buat sebelum itu, semuanya digantikan dengan kebajikan. Bayangkan ada serampang dua mata. Yang pertama, apabila dia taubat, taubatnya tu diterima. Syaratnya dia taubat yang diterima ikut ayat yang penghabisan tu. Wa man taba wa amila salihan, siapa yang bertaubat dan buat baik, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, sebenar-benarnya dia telah bertaubat dan kembali kepada Allah. Maknanya bila dia bertaubat yang betul-betul tadi, yang pertama sekali, dosanya Tuhan ampun ke semuanya, melainkan syirik sahaja. Bayangkan, bermakna kalau dia hidup 70 tahun, 69 tahun maksiat saja tapi tak syirik, tiba-tiba tahun ke-70 dia berubah, dia bertaubat betul-betul, Tuhan terima dia mati, segala perbuatan maksiat tu insya-Allah Tuhan ampunkan. Bayangkan, sebab Tuhan sebut ayat di ujung tu, wallahu ghafurur rahim, kerana Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu satu. Jadi rekod 69 tu jadi bersih, campur yang tahun ke-70 tu dia jadi baik, bersih, 70 tahun sekali bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat yang dipadam maksiat yang dia buat 69 tahun tu digantikan dengan kebaikan semuanya. Sebab tu saya pernah sebut tajuk taubat ini. Kalau kita betul-betul bertaubat, jalan pintas untuk membanyakkan pahala, jalan pintas untuk melepaskan daripada seksa.
Walaupun amalan kita tak banyak, jangan maksiat, jangan syirik aja. Tapi bila Tuhan terima, segala yang maksiat itu dihapus kira. Dan yang keduanya diganti dengan kebaikan. Ini ayat sah. Bukan kata tafsiran saya aja. Sebab dia sebut, Tuhan menggantikan orang-orang yang bertaubat macam itu, tempat maksiat mereka tu digantikan dengan kebaikan. Kerana Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi maknanya, apabila dia telah taubat dan taubatnya diterima, 69 tahun tu maksiat bergelumanglah dengan maksiat, kita katakan begitu, melainkan syirik, Tuhan ampun ke semuanya. Dah kosong dah, dia bersih dah. Sebab taubat itu membersihkan seseorang. Hadis kata at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Sesiapa yang bertaubat daripada apa-apa kesalahan dan taubatnya diterima, sama seperti orang yang tak pernah buat kesalahan. Orang yang bertaubat pula dia bersih seperti mana bersih ketika mak dia melahirkan dia dulu. Hadis juga. Selesai. Dan yang keduanya, tempat maksiat yang ada buat 69 itu semua digantikan dengan kebaikan, dicatatkan sebagai kebaikan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, janganlah sekali-kali jangan sekadar menjadikan taubat itu acara untuk melepaskan akad nikah, untuk begitu begini. Jangan. Itu bukan ritual seperti angkat. Oh, nak buat gini kena angkat dulu, kena beri macam orang apa? Orang tuntut ilmu saya hebahkan ilmu ni begitu itu tak payah. Kita dengan Tuhan ni komitmen peribadi itu penting sangat. Jadi kita akan tengok konsep ini sekadar yang mampu untuk malam ni. Jadi ada ulama telah mendefinisikan taubat ini, kita rujuk dia perkataan taubat, kita kembali kepada Allah dengan kita telah meninggalkan segala yang Tuhan tegah dan mengamalkan segala yang Tuhan suruh. Yang kita faham selama ini, kita tinggal yang Tuhan tegah saja. Dia tak sebut apa yang Tuhan suruh. Itu satu lagi fahaman yang tak betul. Dia kata rujuk sini, kita kembali kepada apa yang Tuhan suruh dan kita tinggalkan segala yang Tuhan tegah. Sebab itu dia tak rujuk sini, rujuk daripada benda yang Tuhan tegah, kita berhenti semuanya dan kita kembali kepada apa yang Tuhan suruh. Ingat yang itu. Kalau dia buat begitu dengan betul-betul insaf dirinya dengan penuh ikhlas, walaupun tidak pernah dia cakap astagfirullahalazim pun tak apa. Katalah anak yang baik, dia tak pernah mengucap kata dia sayang bapak dia pun. Dia tak pernah kata mak cik tak nak sayang. Dia tak ada cakap begitu. Tapi segala perbuatan dia, segala tingkah lakunya menggambarkan dia sayang mak bapaknya. Memadai. Ada orang yang dia sayang darling I love you ni kepada isterinya 1000 kali satu hari. Tapi di belakang dia menyeleweng. Dia ada orang lain simpanan. Pembohongan macam ni dengan Tuhan tak payah. Dengan sebab itu, kita jangan letakkan taubat kita kepada Allah itu hanya sebagai sumpah setia untuk orang terima ilmu silat dan sebagainya. Bukan sekat itu. Tapi betul-betul satu komitmen peribadi. Kita insaf betul-betul segala ketelanjuran kita, maka kita berhenti immediately dan kita berazam untuk melakukannya. Kita berazam untuk tidak melakukannya di masa depan tentang perbuatan jahat. Manakala perbuatan baik, kita berazam untuk melakukan sebanyak mungkin yang kita buat. Maka dengan sebab itu ulama telah meletakkan ciri taubat yang macam ni, sekurang-kurangnya dia mempunyai 3 atau 4 elemen. Yang pertama sekali, dia menyesal segala perkara yang dia telah buat yang buruk. Faham? Dan dia menyesal juga segala kewajipan yang dia tak tunaikan dengan baik. Kewajipan yang wajib. Tak solat, tak beri zakat, tak bertanggungjawab, tak beri nafkah, menyeleweng dan sebagainya. Semua dia menyesal sini. Kalau sebelum ini kita menyesal yang salah saja. Tapi kita kena menyesal juga perbuatan baik yang kita tak buat. Itu satu. Apabila kita menyesal, jangan tangguh-tangguh sama sekali. Kalau siapa sengaja menangguh-nangguhkan benda yang dia tahu salah, taubatnya bukan macam itu. Kalau siapa yang menangguh-nangguhkan taubat setelah dia tahu, maka dia tak akan diterima taubat itu. Sebab benda ni bukan benda boleh main senang. Tak payah Allah, aku tak mau taubat lagi, tunggulah aku nak pencen besok, aku nak taubat. Sebab sekarang ni dapat banyak ni bulanan-bulanan orang duk bagi ni. Dia tangguh begitu. Dia duk main tarik tali dengan Tuhan. Ada orang macam itu. Kemudian pergi tiba-tiba jalan ni, dia angkat pula nak terima rasuah tu tepi jalan. Awak bagi dengan ikhlasnya. Oh, punya berlakonnya.
Saya bukan minta pada awak ni, awak bagi dengan ikhlas pada saya ni. Gitu pula. Konon-kononnya rasuah yang dia bagi tadi bukan rasuah tapi pemberian. Jadi dengan sebab itu, menyesal betul-betul dengan apa yang telah kita lakukan, yang maksiat, dan kita menyesal juga yang kebajikan kita tak buat, yang wajib. Penyesalan ini membawa kepada kita berhenti betul-betul immediately benda itu. Kalau tak berhenti dengan immediately, dia tak menyesal. Sebab itu yang kadang-kadang dia sengaja menangguhkan nak pergi Mekah. Dia kata tak boleh nak pergi Mekah lagi lah. Sebab kerja I ni terlibat dengan benda-benda yang tak berapa nak elok lah. Kalau I pergi Mekah pun susah lah. Itu apa maknanya tu? Banyak orang saya dengar macam itu. Jadi, sebab itu ada orang yang pernah saya jumpa. Apabila dia tanya saya bagi pendapat gitu, dia bekerja dengan bank. Waktu tu bank konvensional banyak. Dia dengan penuh komitmen, dia berserah. Dia tak kira saya bergantung rezeki saya di tangan Tuhan, bukan di tangan bank. Dia berhenti. Dia sanggup buat kerja-kerja lain. Itu tanda kata betul-betul dia menyesal. Itu salah satu bukti dia menyesal. Iaitu menyesal tentang perbuatan itu. Sama ada dia buat perkara yang maksiat tu dia menyesal, atau dia meninggalkan perkara yang wajib pun dia menyesal, dan dia tinggalkan benda tu immediately. Mana meninggalkan macam mana? Yang maksiat tu dia berhenti terus menerus immediately, dan yang baik dia terus buat, tak tangguh-tangguh lagi lah. Sebab tu kita tengok ada orang yang dia apabila dia masuk penjara, lepas tu dia dibebaskan pada yang besar tu, perkara pertama dia buat lepas penjara tu, dia pergi ke umrah, pergi ke haji. Itu baik, kalau betul-betul melambangkan yang dia nak kembali betul. Itu satu simbolik yang cukup baik. Dengan syarat dia balik memang berubah betul-betul, jangan sekadar nak bagi orang tengok aja. Ada orang macam itu. Itu satu simbolik yang cukup baik, menunjukkan dia telah insaf, dia berhenti daripada buatan itu, dan dia terus membuktikan komitmen dia untuk buat benda yang baik.